Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أولا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih diberi kesihatan tubuh badan, taufik hidayah-Nya untuk sama-sama berkumpul pada pagi ini bagi meneruskan sesi bacaan kitab At-Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Jadi kita dah masuk pada perbahasan solat, waktu-waktu solat, iaitu waktu solat yang pertama iaitu az-zuhur. Jadi kita baca الصلاة الأولى الظهر وسميت الظهرى لأنها ظاهرة في وقت النهار وقيل لأنها تفعل في وقت الظهيرة وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام. Jadi dinamakan solat ini dengan solat zuhur kerana solat itu zahir, jelas pada waktu siang, dilaksanakan pada waktu siang. Ada pandangan mengatakan alasan kenapa dinamakan sebagai az-zuhru kerana sembahyang itu dilaksanakan pada waktu al-zahirah. Waktu al-zahirah ialah waktu intisafin nahar, waktu separuh siang. Naam, wa qila li'annaha awwalu salati dhaharat fil Islam. Ada pandangan mengatakan kerana solat itu solat yang pertama dhaharat, mana terzahir di dalam Islam. Tuf'al fil Islam. Boleh? Sebab tu namanya al-zuhur. Waqtuha yadkhulu bi zawal asy-syams. Waktu zuhur masuk dengan gelincirnya matahari min wasatis sama', daripada tengah langit. Jadi matahari duduk tengah betul, gelincir ke arah barat. Tak, gelincir walaupun sedikit, itu telah menunjukkan masuknya waktu zuhur. Wa yakhruju idza sara dhillu kulli shay'in mislah ghayra dhilli al-istiwa' fala yuhsabu al-dhillu al-mawjudu 'inda al-istiwa. Dan keluar waktu zuhur ialah bila mana setiap bayang-bayang tu panjangnya seperti sesuatu barang. Contoh kita ambil satu tongkat yang panjangnya 1 meter. Boleh? Jadi kita pacokkan di atas bumi, padang ke kat mana-mana, ikutlah tempat lapang. Jadi bila bayang-bayang tu dah sama dengan panjang objek iaitu 1 meter, maka itu kita sebut akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur. Bila keluar sungguh waktu zuhur? Bila bayang-bayang tu tambah sedikit daripada panjang objek. Jadi objek tadi tu 1 meter, maka bayang-bayang tu 1 meter point 1.2 ikutlah. Ketika itu masuk dah waktu asar dan kita sebut dah berakhirnya waktu zuhur. Boleh? Nah, saya sebut ghaira dhilli al-istiwa, melainkan bayang-bayang yang ada waktu istiwa. Ada waktu bila mana matahari duduk di tengah langit, satu-satu benda tu ada bayang. Sepatutnya ada bayang, tapi ada waktu ada bayang. Tak, okey, bila ada bayang, matahari duduk tengah ni, tengah langit, kita pacok kayu ke, kita pacok tongkat ke, sepatutnya ada bayang. Tapi ada waktu, ada bayang. Boleh? Jadi kita sebutlah waktu ada bayang tu panjangnya 5 cm. Maka macam mana nak katakan waktu zuhur telah keluar? Macam ni. Kalau objek yang kita ambil tadi 1 meter, maka bayang-bayang tu mesti 1 meter
1 meter 5 cm. Tu barulah menunjukkan akhir waktu zuhur. Boleh? Sebab kita tak kira 5 cm yang dah sedia ada tu, ketika mana matahari duduk di tengah-tengah langit. Contohlah, matahari duduk tengah-tengah langit tu, bayang-bayang dah ada dalam 10 cm. Objek yang kita pacok kat bumi 1 meter. Maka ketika itu pastikan bayang-bayang tu dah masuk 1 meter 10 cm. 1 meter 10 cm. 1 meter 10 cm. Ketika itu barulah kita berada di akhir waktu zuhur. Bila masuk sahaja 1 meter 11 cm, itu dah masuk waktu asar dan berakhir waktu zuhur. Boleh. Itu makna fala yuhsabu adh-dhillul mawjud inda al-istiwa, dan tidak dikira bayang-bayang yang ada ketika mana al-istiwa. Syarahannya telah saya sebut tadilah. Okey, az-zawal, apa makna az-zawal? Huwa mailu syams an wasatis sama' kabidis sama' bitijahil ghurub. Kita sebut tadi masuk waktu zuhur dengan zawalus syams. Apa makna zawal? Cenderungnya matahari, condongnya matahari daripada tengah langit ke arah barat. Walaupun kecondongan itu sedikit. Tak semata-mata dia mengesot ke sebelah barat, condong ke sebelah barat, dah masuk waktu zuhur. Okey, apa pula al-istiwa? Al-istiwa bulughus syams ila wasatis sama'. Itu al-istiwa, matahari duduk tengah sungguh. Jadi ketika matahari duduk tengah langit sungguh, kita panggil waktu al-istiwa. Bila matahari tergelincir ke arah barat, kita panggil waktu az-zawal. Bila waktu zawal, waktu gelincir matahari ke arah barat, itulah permulaan bagi waktu zuhur. Wa 'indahu yakunu lil asya' dhillun basitun yusamma dhilla al-istiwa. Syekh sebut ketika mana matahari duduk tengah langit, ketika itu setiap sesuatu tu dia ada bayang, tapi sikit, kecil. Jadi bayang tu yang kita tolak bila mana kita nak kira akhir waktu zuhur. Syarahnya telah kita selesaikan. Kemudian kita masuk awqatu salati zuhur. Awqatu salati zuhur, waktu-waktu salat zuhur. Yang kita bincang tadi ialah waktu awal dan waktu akhir. Masuk waktu zuhur dengan tergelincir matahari. Bila habis waktu zuhur, bila mana bayang-bayang setiap sesuatu tu sama dah, panjangnya dengan panjang sesuatu, atau bertambah sikit. Sekarang ni kita nak bincang waktu yang duduk dalam tu. Faham tak? Yang ada dalam tu. Mana dia, contohlah zuhur pukul 1 sampai pukul 4. Daripada pukul 1 sampai pukul 4 tu dia ada 6 jenis waktu lain pula. Tengah tu Okay, yang pertama, bising nak bunyi. Sekejap gelap pula dah. Gelap sikit. Okey. Jadi waktu zuhur ada 6. Pertama, waktu fadilah. Min awal al-waqt biqadri al-ishtighal bi asbab as-salah. Daripada awal waktu, sekadar kita bersibuk-sibuk dengan sebab-sebab solat. Tak. Jadi zuhur pukul 1. Kita nak berwuduk, ambil sembahyang berwuduk tu samalah. Tak, azan, bersuci, tutup aurat, tunggu jemaah, jawab azan, sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang. Itu asbabus salah. Tak, tajammul, pakai serban, pakai ridak dan sebagainya. Itu kita sebut sebab-sebab sembahyang. Tadi perkara-perkara tadi tu, kalau kita buat berapa lama? Dalam 20 minit, setengah jam, begitulah. Jadi kalau kita solat di awal waktu, makna zuhur pukul 1, kita solat pukul 1.10, 1.20, 1.25, InsyaAllah kita dapat pahala sembahyang di awal waktu. Itu waktu fadilah, iaitu awal waktu. Sekadar kita buat perkara-perkara tadi. Sekadar kita buat perkara-perkara yang dianggap sebagai sebab-sebab solat. Tutup aurat, berwuduk. Nombor 2, waktu ikhtiyar. Min awalil waqti ila an yabqa qadru ma yasa'us salah. Waktu ikhtiyar ialah waktu yang syarak pilih untuk kita solat dalam waktu tu, kalau kita tak boleh solat dalam waktu fadilah. Cumanya dalam solat zuhur ni, ulama sebut waktu ikhtiyar dia juga bermula daripada awal waktu sampailah berbaki
waktu zuhur itu lebih kurang 4 minit. Faham tak? Jadi daripada pukul 1 sampai pukul 1.30 itu waktu fadilah. Waktu ikhtiar daripada pukul 1 juga sampailah pukul 4 asar, contoh, sampailah 3.56. Itu waktu ikhtiar. Sebab kalau kita start 3.56 tu sembahyang, kita masih boleh letak 4 rakaat tu dalam waktu zuhur. Maka selagi itu disebut oleh ulama waktu ikhtiar bagi solat zuhur lah. Boleh? Yang ketiga, waktu jawaz, waktu harus. Waktu harus kita solat. Min awalil waqti ila an yabqa qadru ma yasa'us salah. Juga daripada awal waktu. Daripada pukul 1 sampailah tadi 3.56. Sampailah berbaki waktu yang kita boleh solat secara penuh 4 rakaat tu. Dalam 3.56 lah kalau asarnya pukul 4. Jadi kesimpulannya, untuk solat zuhur ni waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz masuk serentak. Masuk serentak. Lepas tu habis tu lain-lain. Pertama akan habis dulu waktu fadilah 25 minit pertama. Kemudian waktu ikhtiar dengan waktu jawaz habis serentak, iaitu pada 3.56 petang. Mana kalau kita sembahyang 3.58 tu, itu bukan waktu ikhtiar, bukan waktu jawaz dah. Sebab apa? Kalau kita solat pada 3.58 petang, menyebabkan zuhur kita tu ada part yang duduk di luar di luar waktu zuhur. Mungkin rakaat terakhir kita solat tu dah masuk waktu asar. Maka tidak dianggap sebagai waktu ikhtiar ataupun jawaz lah. Kemudian yang ketiga, waktu hurumah, waktu haram. Waktu haram sebagaimana telah lalu bukanlah waktu yang haram kita solat kat sini. Tapi haram kita lambatkan solat sehingga ke peringkat itu. Itu maksudnya. Haram kita lambatkan solat sehingga ke peringkat itu. Minta saya sahabat share sikit, biar ramai sikit view. Khair. Idza lam yabqa min al-waqti qadru ma yas'u as-salah. Waktu hurmah ialah kita lambatkan sembahyang sehingga waktu yang berbaki tu tak sempat dah kita nak kerjakan 4 rakaat dalam tu. Sembahyang 3.59, 3.58, tak baki seminit 2 minit lagi nak masuk asar. Asar pukul 4 sebagai contoh. Jadi dia sembahyang, masuk rakaat ketiga tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang azan asar. Maka kita sebut kamu berdosa sebab lambatkan sembahyang sehingga ke peringkat ini. Tapi wajib sembahyang ketika itu. Perbuatan melambatkan tu berdosa. Boleh. Nombor 5, waktu uzrin, waktu uzur. Waktu al-asri kulluh, waktu asar secara keseluruhannya. Itu waktu uzur bagi solat zuhur. Iaitu waktu asar secara menyeluruh. Maknanya zuhur ni kita boleh tak solat langsung dalam waktu asal dia. Sebab apa? Kita solat zuhur tu dalam waktu uzur je, iaitu dalam waktu asar. Ketika mana? Ketika jamak ni. Duduk saja-saja tak boleh. Tu boleh. Yang keenam, waktu darurah للحائض والنفساء وغيرهما إذا زال المانع ويبقى من الوقت قدر تكبيرة الإحرام. Yang keenam ialah waktu darurah, iaitu bagi perempuan yang haid ataupun nifas, dan selain daripada itu gila ke apa, bila mana al-mani', larangan untuk solat tadi hilang, sedangkan waktu yang berbaki muat untuk diletakkan diletakkan takbiratul ihram. Faham tak? Takbiratul ihram sekadar berapa saat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 second lah. Boleh. Jadi kawan ni haid ataupun nifas ataupun gila, 5 minit sebelum habis waktu zuhur, 5 minit sebelum habis waktu zuhur, dia suci daripada haid, dia suci daripada nifas ataupun dia sembuh daripada gila. 5 minit tu muat tak sebut Allahu Akbar? Muat. Betul tak? Maka wajib dia solat. Ustaz, baki seminit ke Ustaz? Saya suci daripada haid. Seminit muat tak untuk letak Allahu Akbar? Tu ucapkan Allahu Akbar, muat. Maka wajib qada solat zuhur. Boleh? 30 saat sebelum daripada keluar waktu zuhur, dia sembuh daripada gila. Dalam 30 saat muat tak sebut Allahu Akbar? Muat. Maka dia wajib qada solat zuhur tersebut. Atau dia kena berhenti solat zuhur supaya dia solat asar dulu kemudian qada. Tak.
dia wajib teruskan solat zuhur sampai habis, kemudian barulah solat asar. Boleh? Bila solat fardu kita tak boleh hentikan sesuka hati, tak boleh. Kalau solat sunat boleh, sebab solat sunat al-mutanaffilu amiru nafsi, orang yang sembahyang sunat ni ialah pemimpin dirinya. Sembahyang satu rakaat dalam hati malas nak sembahyang, berhenti pergi minum kopi ke apa, lepas tu start balik, tak ada masalah untuk solat sunat. Tapi solat fardu wajib, bila dah start wajib sempurnakan sampai habis. Boleh. Okay, selesai solat zuhur, kita masuk pula untuk solat asar. As-salatu tsaniyah al-asru wa hiya lughatan ad-dahr. Al-asru sudut bahasa ialah ad-dahr, zaman. Masa lah. Wa hiya afdalu as-salawatil khams, dan solat asar merupakan solat yang paling afdal. Dalam 5 solat tu solat asar paling afdal. Was-salatul wusta al-musyaru ilaiha fi qouli ta'ala hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan solat asar juga ialah solat al-wusta, solat pertengahan, solat al-wusta yang diisyaratkan dalam Quran, hafizu 'ala as-salawat, jagalah oleh kamu akan sembahyang-sembahyang dan sembahyang al-wusta. Apa al-wusta? Solat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Waktuha, waktu solat asar. Waktu solat asar. Yadkhulu idza sara dhillu kulli shay'in mithlahu ghayra dhilli al-istiwa' wa zada qalila. Maksudnya waktu asar ialah bila mana bayang sesuatu itu dah lebih sikit daripada sesuatu. Macam telah kita terang sebenarnya tadi. Contoh, kita ambil satu batang tiang, kita cacokkan di tengah padang. Tiang tu berapa meter? 2 meter. Maka bila bayang-bayang tu muncul, dan bayang-bayang tu dah lebih daripada tiang tadi panjangnya. Kalau tiang tu 2 meter, bayang-bayang 2 meter point 1, 2 meter point 2, 2 meter point 3, maka ketika itu dah masuknya waktu asar. Itu pun setelah menolak bayang-bayang yang memang wujud ketika mana matahari duduk di tengah langit tadi. Wa yakhruju bi ghurubi qursi syams, dan keluar waktu asar dengan terbenam semua sekali kurs, iaitu bulatan matahari. Contoh matahari terbenam semua sekali. Dalam dengan pandangan mata kita tu tak ada langsung dah dia punya apa, bulatan tu terbenam semua sekali dah. Kalau ada sikit lagi belum masuk waktu maghrib dan belum habis waktu asar, belum habis waktu asar dan belum masuk waktu maghrib, mesti terbenam semua. Boleh? Itu akhir waktu asar. Itu waktu al-kulli lah. Awal masuk pukul berapa, akhir masuk pukul berapa. Awal masuk macam mana, akhir masuk macam mana. Dan dalam waktu asar tu pula kita pecah ada 7 waktu. 7 waktu. Contohlah asar kita sebut tadi pukul 4, habis pukul 7. 5, 6, 7, 3 jam. 4, 5, 6, 7, 3 jam. Jadi dalam 3 jam tu kita pecah pula 7 waktu. Boleh pecah 7 waktu. Yang pertama ialah waktu fadilah min awalil waqt biqadri al-ishtighali bi asbabis salah. Waktu fadilah. Waktu fadilah ni awal waktu lah. Sekadar kita bersibuk-sibuk dengan sebab-sebab solat. Macam tadi juga 25 minit pertama begitu. Sekadar nak ambil wuduk, pakai pakaian, pakai ridak, pakai minyak wangi, dah pergi ke masjid, jawab azan, tutup aurat, gitulah. Dalam 25 minit pertama gitu. Kemudian waktu al-ikhtiyar. Waktu ikhtiar apa dia? Waktu yang syarak pilih untuk kita solat dalam waktu tu, kalau kita tak boleh solat dalam waktu fadilah. Min intihai waqti al-fadilah ila masiri dhilli kulli syai'in mislaih ay maratain. Jadi waktu ikhtiar bagi solat asar ialah bermula daripada habisnya waktu fadilah. Ada pensil tak? Ada pensil sini.
Kan tak tulis, kan tak ingat start pukul berapa, habis pukul berapa. Tak apa. Jadi pukul 4 asar. Waktu fadilah berterusan sampai pukul 4:30 lah mudah bahasanya. Boleh. Okey, daripada 4:30 tu masuknya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Apa waktu ikhtiar? Waktu syarak pilih dan sarankan kepada kita untuk solat kalau kita tak ada solat dalam waktu fadilah. Okey, 4:30 sampai bila? Sampailah bayang sesuatu tu 2 kali ganda dengan panjang sesuatu. Contoh sesuatu itu tiang tadi tu 2 meter. 2 meter. Maka bayang-bayang tu jadi 4 meter. Tu sampai ke peringkat itu waktu ikhtiar. Kalau barang tu tiang itu 1 meter, maka bayang-bayang jadi 2 meter. Kalau tiang 3 meter, maka bayang-bayang jadi 6 meter, 2 kali ganda lah. Boleh. Sampai ke peringkat tu. Yang ketiga, waktu jawaz bila karahah. Waktu harus solat tanpa dihukum makruh. Mana kita lambatkan sehingga peringkat ini masih harus dan tidak hukum makruh, tidak dibenci syarak. Min intihai waqtil ikhtiyar. Daripada habisnya waktu ikhtiar tadi sehinggalah kekuning-kuningan al-isfirar. Sehinggalah langit kekuning-kuningan. Dekat asar ataupun dekat maghrib tu. Kalau tengok dekat balik-balik bukit, balik-balik bangunan tinggi, kita nampak langit tu kuning. Tak? Tu. Jadi start daripada waktu ikhtiar tadi, start daripada akhir waktu ikhtiar, sampailah langit kekuning-kuningan. Dan itu waktu harus kita solat. Bukanlah sampai langit kekuning-kuningan, tak. Sampailah sebelum langit kekuningan. Bahwa ayasira syu'a'u syams fawqa ru'usil jibal al-'aliyah, yang kita sebut tadilah. Maknanya cahaya-cahaya ataupun pancaran matahari itu berada di atas, kelihatan di atas bukit-bukit yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi. Yang keempat, waktu jawaz bikaraha, waktu harus solat tapi hukum makruh. Mana makruh, dia bersih syarak. Kamu lambatkan solat sehingga ke peringkat itu, iaitu min al-isfirari ila ayyabqa min al-waqti qadru ma yasa'us salah. Bermula daripada waktu kekuning-kuningan tadi tu sampailah berbaki waktu yang menyebabkan kalau kamu solat asar tu dalam waktu lagi. Contoh asar pukul apa tadi? Maghrib pukul 7. Jadi waktu harus dan makruh ini bermula daripada kuningnya langit sampailah pukul 6.56. Gitu. Mana kalau kita start semayang 6.56 tu, sempat tak kita semayang 4 rakaat dalam waktu asar? Sempat. Tak? Seminit 1 rakaat. 6.56, 57, 58, 59, 57 azan maghrib. Jadi itu masih waktu harus, cuma makruh dah lah. Yang kelima, waktu hurumah, waktu haram. Ini pun tadi macam tadi, idza lam yabqa min al-waqti qadru ma yas'u salat. Baki waktu tinggal seminit, baki waktu tinggal 2 minit. Yang kalau kita solat 4 rakaat, ada sebahagian sembahyang kita duduk di luar waktu, itu haram. Kita lambatkan sembahyang sehingga ke peringkat itu. Nombor 6, waktu uzrin. Waktu uzur. Waktu uzur bagi solat zuhur ialah waktu uzur bagi solat asar ialah waktu zuhur. Maknanya asar ni kita boleh tak semayang asar. Sebab apa? Kita dah semayang dalam waktu uzur bagi asar, iaitu ketika mana waktu zuhur, dengan cara kita semayang jamak takdim. Jadi waktu uzur bagi solat zuhur ialah waktu asar, waktu uzur bagi solat asar ialah waktu zuhur bila mana dia jamak. Yang ketujuh, waktu darurah. Sama macam tadi, idza zala al-mani'u wa baqiya min al-waqti qadru ma yas'u takbirat al-ihram. Itu waktu darurah. Bila mana penghalang daripada salat, haid, nifas, gila, tak terangkat, hilang, sedangkan baki waktu tu masih muat untuk letak takbiratul ihram. Mana pukul 3.57 dia sembuh daripada gila, dia sembuh daripada haid, dia hilang, dah suci daripada nifas. Baki 3 minit lagi asar, 3 minit, muat dah untuk diungkapkan lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar.
muat. Bila muat maka kita sebut wahai Zainab, wahai Ruqayyah, wahai Zaid, kamu kena qada solat asar tersebut. Maghrib memang kena solat lah sebab dah suci daripada haid. Asar tu juga kena solat. Nah. Malah kalau suci waktu asar kena qada juga waktu zuhur. Kalau cukup syarat lah sebagaimana telah kita bincangkan. Ke di dalam ni bincang juga dalam ni rasanya. Ke dah lalu dah di dalam bab haid. Kemudian solat yang ketiga, sikit lagi kita berhenti pukul 12. As-salatu thalithatu al-maghribu, salat maghrib, lughatan waqtul ghurub, wa hiya aqsaru as-salawati waqta. Waktu maghrib, maksud al-maghrib ialah waktu terbenam matahari. Jadi al-maghribu ialah isim zaman, isim yang menunjukkan ke atas masa. Boleh al-maghribu maknanya waqtul ghurub, waktu terbenam matahari. Wa hiya aqsaru as-salawati waqta. Dan maghrib ini salat yang paling pendek waktunya. Tak, ada sejam lebih kurang, sejam lebih sikit. Waqtuha yadkhulu bi ghurubi qursi syams. Maksudnya waktu maghrib dengan terbenamnya seluruh matahari. Ini matahari terbenam semua sekali dah. Habis waktu asar dan masuknya waktu maghrib. Terbenam tu dengan pandangan mata kita lah. Tak. Wa yakhruju bi ghurubi syafaqil ahmar wa huwa al-humratu fil ufuq. Okey, dan habis waktu maghrib ialah dengan terbenamnya mega cahaya merah. Apa cahaya merah? Al-syafaqul ahmar, al-humrah fil ufuq, kemerah-merahan di ufuk. Boleh? Nah. Jadi bila masuk maghrib, tak, kalau kita tengok di langit tu ada cahaya warna merah. Bila cahaya tu hilang, maka habis dah waktu maghrib. Maksudnya waktu isyak. Bila cahaya tu masih ada, maka masih ada waktu maghrib. Boleh? Itu dalam taklid, dalam ni tak suka ni. Sini adik. Okey, mana tadi? Ini pandangan mazhab Imam Syafi'i yang lama, iaitu waktu maghrib agak panjang lah, daripada terbenamnya seluruh bulatan matahari sehinggalah hilang dan lenyapnya mega merah dalam sejam lebih begitu. Adapun mengikut pandangan yang baru dalam mazhab Syafi'i, wa fil mazhab al-jadid anna waqt al-maghrib qasir wa huwa biqadri ijabati al-mu'adhdhin wa satr al-'awrati wat-taharati was-salati biqadri 5 rak'atin wa qila biqadri 7 rak'atin walakin ikhtara. Jadi ikut mazhab Syafi'i yang baru, ingat lagi tak makna mazhab lama, mazhab baru? Cuba seorang tulis apa makna mazhab Syafi'i yang lama, apa makna mazhab Syafi'i yang baru. Tak ingat lah. Okey, jadi mazhab Syafi'i yang lama ialah pandangan beliau di bumi Al-Iraq, ketika perjalanan ke bumi Al-Azhar Al-Sharif ke Mesir. Itu yang lama. Pandangan yang baru ialah pandangan-pandangan beliau yang beliau lontarkan dan sampaikan fatwa-fatwa beliau di bumi Al-Azhar Al-Sharif di Mesir, di bumi Mesir. Boleh? Jadi pandangan baru mengatakan waktu maghrib ni pendek sangat je, iaitu sekadar jawab azan, kemudian tutup aurat, kemudian sekadar bersuci dan sembahyang 5 rakaat. Tu je. Berapa minit kita buat ni agak-agak? Jawab azan, tutup aurat, bersuci dan sembahyang 5 rakaat. Ada pandangan kata sembahyang 7 rakaat. Boleh. 7 tu mana 2 rakaat sebelum, lepas tu maghrib 5, lepas tu 2 rakaat selepas. Tapi yang muktamad ikut pandangan yang baru ni ialah maghrib campur 2 rakaat selepas. Kalau tak silap 2 rakaat selepas. Jadi 5. Berapa minit? Ada 15 minit kot. Tak, 15 minit, 20 minit begitu je maghrib. Tu pandangan yang baru.
Dan kalau ikutnya, kita kena ikut pandangan yang baru, tak boleh ikut pandangan yang lama. Sebab pandangan lama ni pandangan lama lah. Imam Syafi'i dah tolak dah pandangan tu. Tapi dipilih oleh sebahagian ulama mazhab Syafi'i sendiri akan pandangan yang lama. Sebab apa? Liquwwatid dalil, kerana kuatnya dalil. Nak kabarnya mazhab Syafi'i ini terbina atas dalil. Tu Imam Syafi'i sebut lain, tak kisah Imam Syafi'i sebut lain pun. Tak. Ikut mazhab baru lain, tapi kita ambil mazhab lama. Sebab apa? Mazhab lama kuat lagi dalil. Ni kata mazhab Syafi'i, mazhab-mazhab ni terbina atas dalil, bukan duduk cokor, minum kopi sambil-sambil cicoh apa nama, kopuk leka, keluar pandangan. Maghrib ni saya rasa tak, bukan gitu. Dia mikir, dia ada proses istinbat, istikhraj, keluarkan hukum daripada sumber dalil Quran hadis. Faham tak? Sebab sekarang ni ada orang kata mazhab tidak ada dalil lah, kita kena ikut Quran sunnah. Jangan ikut mazhab tak ada dalil. Ni liquwwatid dalil. Sebab apa sebagian ulama pilih mazhab yang lama? Liquwwatid dalil, kerana kuatnya dalil. Mana tak ikut sebiji-sebiji Imam Syafi'i, ikut dalil. Lepas tu orang lain ikut Imam Syafi'i sebab dalil kuat dah, ikut je lah. Lepas tu ni berbeza sebab dalil tak kuat, maka kita ikut yang lama. Walaupun yang lama tu ditolak oleh Imam Syafi'i, kita masih ikut yang lama sebab kuatnya dalil. Wah kata. Jadi antara mazhab Syafi'i, antara imam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang memilih pandangan yang lama ialah Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah, Al-Khattabi, Imam Suhaili, Al-Ghazali, Al-Baghawi, Ar-Ruyani, Al-Ajli, Ibnu Salah, At-Tabari, An-Nawawi. Imam Nawawi ni dalam semua kitab ni berapa? 10 ke 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 orang sekurang-kurangnya. Tak. Kama qala sahibu Saffati Zubat, wal waqtu yabqa fil qadim al-azhari ila al-'isha'i bi maghib al-ahmari. Kemudian kita berpindah awqatu salatil maghrib, waktu-waktu salat maghrib. Jadi tak dia awal waktu, akhir waktu. Tengah tu dia ada waktu, dia ada 7. Yallah, 10 minit lagi. Pertama, waktu fadilah min awal al-waqt biqadri al-ishtighali bi asbab as-salah. Awal waktu lah, dalam 25 minit pertama. Waktu fadilah kita panggil. Solat dalam waktu tu dapatlah fadilat solat awal waktu. Nombor 2, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar apa tadi? Waktu yang syarak sarankan kita solat dalam waktu tu kalau kita tak boleh solat dalam waktu fadilah. Apa waktu ikhtiar bagi solat subuh? Nafsu waqtil fadilah, sama dengan waktu fadilah tadi. Nombor 3, waktu jawaz bila karahah, waktu harus tanpa hukum makruh. Nafsu waqtil fadilah. Kesimpulan dia, untuk solat maghrib, saya tersebut subuh tadi tak? Tak, untuk solat maghrib, waktu fadilah, waktu ikhtiar dan waktu harus tanpa makruh ialah waktu yang sama, iaitu 30 minit pertama, 25 minit pertama. Boleh? Waktu jawaz bi karahah min intihai waqtil fadilah ila an yabqa min al-waqti qadru ma yasa'u as-salah. Waktu harus dan dihukum makruh. Waktu harus solat, mana harus solat dalam waktu tu. Makruh maknanya kita lambatkan solat sehingga ke peringkat itu tanpa sebarang uzur, hukumnya makruh. Iaitu bermula daripada berakhirnya waktu fadilah. Mana kalau maghrib pukul 7, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karah habis pukul 7.30 contoh. Tak. Maka 7.31 tu waktu makruh dah kita solat. Mana lambatkan solat sehingga peringkat tu makruh dah. Sampai bila berkekalan waktu ni? Sampailah baki waktu tu masih boleh kita solat secara sempurna 3 rakaat maghrib. Contohlah, pukul 7 masuk waktu, pukul 8 habis waktu maghrib. Jadi kita solat pukul 7.56, 7.57. Tak, itu masih dianggap sebagai waktu harus yang dimakruhkan. Sebab apa? Kalau start 7.56, tak,
6, 7, 8, 9. Masih dalam waktu 3 rakaat tu, maka tidak ada problem lah. Nombor 7, waktu hurmah, waktu haram idza lam yabqa min al-waqti qadru ma yas'u salat. Macam tadilah, kita solat di akhir waktu, baki ke seminit 2 minit dah. Akhir sekali menyebabkan sebahagian zuhur duduk di luar, sebahagian maghrib duduk di luar waktu. Nombor, laju saya baca tak? Sebab ni benda yang senang ni, benda yang berulang. Nombor 6, waktu uzur, waktu al-insya'i kullu. Waktu uzur bagi solat maghrib ialah waktu insya'. Maknanya kita boleh tak solat maghrib dalam waktu maghrib. Sebab apa kita nak solat maghrib dalam waktu uzur bagi solat maghrib tu? Iaitu waktu insya' dia. Ketika kita jamak takhir. Nombor 7, waktu darurah pun samalah. Idza zala al-mani'u wa baqiya min al-waqti qadru ma yas'u takbirat al-ihram. Yang keempat, as-salatul isya'. Solat yang keempat, solat isya'. Wa hiya lughatan awwal ismun li awwal al-dhalam. Pada sudut bahasa, isya' ialah nama bagi awal kegelapan. Wa hiya atwalus salati waqta. Solat isya' merupakan solat yang paling panjang waktunya. Waqtuha yadkhulu bi ghurubi syafaqil ahmar. Masuk waktu isya' dengan terbenam dan lenyapnya, hilangnya mega merah di atas langit. Hilang mega merah tu, dah masuk dah waktu isya' dan habisnya waktu maghrib. Wa yakhruju bi tulu'il fajr as-sadiq. Dan keluar waktu isya' dengan terbitnya fajar as-sadiq. Fajarnya ada dua. Ada al-fajru al-kadhib, ada al-fajru as-sadiq. Fajar yang menipu dan fajar yang benar. Kita akan bincang nanti. Awqatu salatil isya'. Waktu salat isya' ada 7 juga. Baca sikit habis kan. Sebab isya' ni berhentilah. Tak lagi dah. Yang pertama, waktu fadilah. Waktu fadilat. Min awalil waqti biqadri al-ishtighal bi asbabis salah. Samalah. Daripada awal waktu, sekadar nak bersibuk-sibuk dengan sebab-sebab sembahyang. 25 minit pertama, 20 minit pertama. Nombor 2, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar min intihai waqtil fadilah ila intihai thuluthil lailil awal. Waktu ikhtiar bagi solat isya' ialah daripada habisnya waktu fadilah. Contoh isya' pukul 8, waktu fadilah habis pukul 8.30 lah, mudah. Nak 8.30. Jadi waktu ikhtiar berterusan sampailah berlalu 1/3 malam. 1/3 malam ni faham tak? Maghrib sampai subuh. Malam tu ada berapa jam? Contohlah kita sebut 9 jam. 9 jam. Tak. Okay, bila berlalunya 3 jam pertama daripada maghrib, itu maksud berlalunya 1/3 malam. Dia bermula daripada habis waktu fadilah 8.30 sampailah berlalunya 3 jam pertama, itu kita sebut waktu ikhtiar. Waktu jawaz bila karaha, waktu harus tanpa makruh. Min nihayati thuluthil lailil awal ila tulu'il fajri mana? Al-kadhib. Waktu harus tanpa makruh. Bermula daripada akhir 1/3 malam, bermula daripada akhir 1/3 malam yang pertama sampailah terbit fajar yang kadhib, yang menipu. Yang keempat, waktu jawaz bikaraha, waktu harus dan makruh. Min tulu'il fajr al-kadhib ila an yabqa min al-waqti qadru ma yas'u salah. Bermula daripada terbitnya fajar kadhib, fajar yang menipu, sehinggalah baki waktu tu masih kita boleh solat isya' dalam waktunya. Contoh subuh pukul 5. Subuh pukul 5 pagi. Tak. Kita solat pukul 4.56 kita solat subuh. Solat isya'. Tak. 4.56, 4.57, 8, 9, 10. Mana betul-betul sebelum azan tu kita habis solat isya', maka masih dalam waktu jawaz, waktu haruslah. Tak dikatakan haram. Cuma makruh dah lah. Sebab kita solat tu dah akhir-akhir sangat dah, hujung-hujung sangat dah. Kemudian waktu hurmah, waktu haram, maknanya baki waktu isyak tu tinggal seminit 2. Kalau kita solat isyak tu menyebabkan berada dalam waktu subuh sebahagiannya, maka haram kita lambatkan sehingga ke peringkat itu. Idza lam yabqa min al-waqti qadru ma yas'u salat. Nombor 6, waktu uzri, waktu uzur.
Waktu uzur bagi solat isyak ialah waktu maghrib. Maknanya kita boleh tak solat isyak dalam waktu biasa dia, sebab kita nak solat isyak dalam waktu uzur bagi isyak, iaitu waktu maghrib, bila mana kita jamak takdim. Dan terakhir waktu darurah ni pun sama, idza zala al-mani'u wa baqiya min al-waqti qadru ma yas'u takbirat al-ihram. Kemudian yang terakhir, poin terakhir saya sebut al-ashfaqu thalathatun. Mega ni ada 3. Mega ni cahaya lah. Ahmar merah, asfar kuning, abyad putih. Wa yundabu ta'khiru salatil isya ila ghurubi syafaqil abyad wal asfar. Ni saya sebut sunat kita melambatkan solat isyak sehingga terbenamnya mega putih dan mega merah, mega kuning. Gini. Masuk maghrib bila terbenam seluruh matahari. Dan berterusan waktu maghrib ketika mana mega merah masih ada. Bila mega merah hilang, maka masuklah waktu isyak. Dah. Bila habis mega merah tu, dah akan muncul pula mega warna lain. Mega warna kuning dan putih. Saya sebut sunat kita solat isyak tu lambat sikit sehingga hilang mega merah, sehingga hilang mega kuning dan juga mega putih tu. Cuma sudut berapa minit tu kena tengok balik. Saya lupa nak tengok. Jadi dalam, tanyalah Google ke siapa, ataupun tanya ahli falak, tempoh nak hilang syafaq al-abyad dan al-asfar tu berapa minit. Mana kalau apa nama 10 minit, maka lepas masuk isyak tu pukul 8 tu jangan solat lagi. Solat lepas 10 minit. Bagi hilang dulu mega putih dan mega kuning. Khurujan min khilafi man qala inna salat al-isya yadkhulu waqtaha bi ghurubi syafaq al-abyad. Sebab nak keluar daripada khilaf, mazhab Hanafi mengatakan solat isyak masuk dengan terbenamnya syafaq yang putih. Jadi merah hilang, kuning hilang, putih pun hilang. Tak, barulah masuk waktu isyak. Kita tak, kita semata-mata hilang mega merah dah masuk waktu isyak. Cuma nak raikan khilaf dia, kita sebut sunat kita lambatkan. Sehingga bila kita solat waktu tu, semua pandangan mazhab Hanafi ke mazhab apa ke, sebut sembahyang kita sah. Itu makna keluar daripada khilaf. Ustaz, contoh kalau kita tak ada jam phone dan time tu hujan, macam mana nak tahu masuk waktu solat, terutamanya zuhur atau asar? Macam mana cara? Pertamanya cara tadi, cara yang kita belajar ni, kalau boleh tengok matahari tergelincir daripada tengah langit, masuk dah waktu zuhur. Asar bila? Bila matahari, bila Allahumma salli ala Muhammad, bila bayang-bayang tu dah sama dengan objek, dah tambah sikit. Objek 1 meter, bayang-bayang 1 meter point 1. Semuanya sebut sini hujan tak? Hujan mana ada bayang-bayang? Hujan mana ada bayang-bayang? Jadi kita nak tengok telefon, nak tengok jam, semua tu tak ada belaka. Maka macam mana nak buat? Ijtihad lah. Ijtihad. Ijtihad tu maksudnya gini. Macam mana nak buat contoh? Kita daripada subuh sampai ke zuhur ni, kita ada satu perbuatan yang kita buat. Contoh jahit baju lah. Jahit baju. Lepas subuh start jahit baju, jahit. Dan kebiasaan sebelum ni, 3 helai jubah siap. Siap 3 helai jubah saya ni. Tak, saya beritahu awal takut nak beli jubah hadiah saya, boleh beli. Maka ketika itu, azan zuhur pun dikumandangkan. Dan perkara tu berulang setiap hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mana habis 3 helai azan, habis 3 helai azan, habis 3 helai azan. Sahih ni. Maka pada hari yang orang tak azan ataupun tak ada waktu, tak ada jam semua tu, bila habis dah 3 helai pakaian, masuk dah waktu zuhur. Lepas tu itu mana ijtihad. Tapi kena pandang jugalah. Sahih yang awak jahit hari tu sahih apa? Sebelum ni LLL 3 helai L baru siap dan baru masuk waktu zuhur.
Hari ni awak saiz apa? XL hari ni. Kalau XL siap 3 tu mentelah lagi lah masuk waktu zuhurnya. Mungkin lebih dah. Tapi kalau hari tu, kebetulan hari tu awak buat MMM, maka bila habis 3 helai tak masuk lagi waktu zuhur. Sebab apa? L ni tempoh nak jahit dia tu lebih lama daripada M. Contohlah, saya tak erti, mungkin hak kecil lebih susah lah. Ni contoh. Jadi bila begitu, tambahlah sikit, tunggu sikit lagi dalam 20 minit ke. Mana kita ijtihad, kalau M ni biasa ambil masa tu, M dengan L beza masa 10 minit selai-selai tu. Maka tinggal tunggu lagi 30 minit. Lepas habis 3 helai jubah saiz M, tunggu lagi 30 minit baru kita semayang. Itu ijtihad kita panggil. Itu antara cara juga nak tahu masuk waktu. Boleh? Wallahu a'lam. Kalau tak tahu juga, ijtihad pun saya tak ada. Amalan-amalan jenis saya buat berterusan begitu, dan bila habis tu masuk waktu zuhur ke asar ke, tak ada. Tak. Betul. Tak, parah. Jadi parah sikit lah kalau tak ada. Mana kita kena tunggu jugalah supaya yakin sungguh masuk. Tak, barulah kita boleh solat. Ataupun zon dengan sangka yang kuat dah masuk waktu. Dengan ijtihad juga lah. Ijtihad ni tanyalah orang sebelah, mungkin orang keliling, kita orang berumur, kita tahu dah tengok matahari ni pukul 3 dah ni, kalau tara lagu ni matahari ni. Mungkin begitulah caranya. Tapi kena ijtihad juga dengan cara tanya orang ke, mana orang tu yang akan tengok langit ke apa semua, dia sendiri yang ni, baru boleh solat. Adapun terus solat tak boleh, sebab ni syarat sah. Tahu masuk waktu solat dah syarat sah. Syarat sah mesti dapatkan sebelum, mesti kita tahu sebelum solat lagi. Wallahualam. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang kita akan baca pula solat subuh dan masalah-masalah yang berkait dengan waktu sembahyang. Untuk makluman tentang live yang saya akan buat untuk Tazkirah Sadidah ni, saya akan iklan dalam grup WhatsApp. Boleh ke Facebook saya, tengok scroll sikit, ada lah tu. Ada grup Telegram, ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp tu untuk saya iklan tentang kelas. Grup Telegram tu untuk saya sebarkan terjemahan ringkas yang saya buat lah dalam bab-bab tertentu. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.